Hari ini, saya akan menunjukkan kepada anda satu tindakan thriller jenayah dari 2008, bertajuk Rockroller. Filem ini bermula dengan narator memberitahu kami apa itu Rockroller. Semua orang mahukan kehidupan yang baik. Semua orang mahukan kemasyhuran, wang dan kuasa. Tetapi Rockroller adalah berbeza. Menurut narator, Rockroller sebenar mahukan banyak. Dia mahu segala-galanya. Kemudian kita mengetahui bahawa narator yang dimaksudkan ialah Archie. Filem ini bermula dengan pengenalan kepada Lenny Cole yang merupakan ketua jenayah yang mengendalikan dunia bawah tanah dan pasaran hartanah di London. Archie, pegawai kedua Lenny dan narator filem itu, memberitahu kami semua yang kami perlu tahu tentang dia. Bergerak kemudian apabila seorang Rusia yang kaya pemaju hartanah, bernama Yuri Omovich, mendekati Lenny untuk mendapatkan bantuan mengenai perjanjian baharu yang penting, Lenny melompat pada peluang itu. Pada mulanya, Lenny cuba menyempurnakan perjanjian itu kerana dia mahukan wang itu. Tetapi Yuri seorang yang suka pergi terus ke perniagaan. Dia memotong salutan gula Lenny, dan terus bertanya kepadanya nilai. Lenny membalas 7 juta euro. Yuri bersetuju untuk membayar, tetapi hanya jika Lenny meminjam gambar bertuahnya sebagai tanda iman. Yuri kemudian bertanya kepada akauntannya, Stella, untuk memindahkan wang itu kepada Lenny, tetapi Stella, sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Ialah penyimpang berganda. Lenny tidak tahu ini, tetapi dia menjual fakta bahawa Lenny sedang memindahkan sejumlah besar wang. Dia mengaturkan geng perompak yang dikenali sebagai Wild Bunch, diketuai oleh Wan Tu dan Mumbles, untuk memintas wang di hadapannya mendatanginya, lalu membahagikannya kepada mereka bertiga. Lebih teruk lagi, karya seni bertuah telah dicuri tanpa sebab. Lenny mula panik kerana dia tahu lukisan itu adalah kegemaran Yuri. Anak tiri Lenny yang terasing, penyanyi rock yang ketagih, Johnny Quick, dipilih sebagai suspek utama. Apabila Yuri mendapat tahu tentang rompakan itu, dia tidak peduli, kerana dia mahu selesaikan perjanjian ini. Dia mengupah orang jahat untuk menuntut semula wangnya. Dia juga mengatakan bahawa di sana sepatutnya tiada masalah. Semasa ini berlaku, Lenny cuba mencari gambar tersebut dengan segera. Untuk mencari Johnny, Lenny dan Archie meminta bantuan penerbit rekod lamanya Mickey dan Roman untuk mengelakkan persembahan dan kelab mereka ditutup. Sementara itu, pada malam sebelum tarikh mahkamahnya, Bob tampan berasa kecewa kerana dia menghadapi hukuman penjara 5 tahun. Parti Bob dirancang oleh Wan Tu. Wan Tu cuba menggembirakan Bob dalam perjalanan ke parti. Dia memberitahu Bob bahawa dia mempunyai banyak rancangan untuknya, tetapi tidak berjaya. Bob masih tidak berpuas hati. Nampak jelas dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak boleh mengatakannya. Akhirnya, apabila disoal oleh Wan Tu, Bob tampil dan mengaku bahawa dia menyukainya. Wan Tu meluat dan serta-merta memberhentikan kereta. Dia memberikan pandangan kebencian kepada Bob dan meninggalkannya kenderaan. Wan Tu keliru, kerana Bob dikenali sebagai pembunuh wanita. Bagaimana dia boleh menjadi homoseksual? Dia menjerit kepadanya, berasa malu tentang semuanya. Walau bagaimanapun akhirnya, Wan Tu mengekalkan ketenangannya, dan memandangkan Bob kecewa dan ini adalah malam terakhirnya sebagai orang bebas. Dia bertanya tentang apa yang dia ingin lakukan. Mumbles terkejut apabila Wan Tu merosot untuk menghadiri perbicaraan mahkamah Bob pada hari berikutnya. Apabila Mumbles memberitahu Wan Tu bahawa semua orang tahu Bob seorang gaib, dia cuba menjelaskan bahawa sesuatu telah berlaku antara dia dan Bob pada malam sebelumnya. Kemudian kami mendapat tahu bahawa Bob dibebaskan, kerana pihak pendakwaan telah kehilangan kertas kerjanya. Ini dilakukan oleh Archie. Bob gembira, tetapi kini Wan Tu kecewa, ketika dia terlibat dalam sesuatu yang seksual dengan Bob, sebagai harapan terakhirnya sebelum masuk penjara selama 5 tahun. Kini setelah dia dibebaskan, pengorbanannya nampaknya sia-sia. Semua orang, termasuk Bob, kini mempersendakan Wan Tu. Wan Tu berasa sangat malu tentang semua perkara. Kami belajar mengapa Quick begitu gila dan berbahaya. Ia disebabkan oleh sejarah keganasannya daripada figura bapanya. Kemudian Quick cuba memasuki pub Mickey, tetapi pengawal peribadi masuk. Tidak membenarkan dia masuk kerana dia tidak mempunyai wang. Tetapi Quick tidak peduli dan menyerang pengawal peribadi dengan senjata kegemarannya, pensil. Perlumbaan untuk mencari Quick yang gila diteruskan.
Apabila Wan Tu, Mumbles dan Bob cuba mengambil satu lagi beban wang Yuri, mereka melakukannya ditembak dan dikejar oleh askar upahan Yuri, yang melibatkan mereka dalam tembak-menembak dan kejar-mengejar kaki yang panjang. Ia adalah satu pengejaran penuh aksi yang melibatkan pengejaran berkelajuan tinggi, diikuti dengan kemalangan kereta-kereta Yuri. Mereka kemudian mengambil wang dari kereta Yuri. Namun, kini mereka dikejar oleh Yuri askar upahan. Keadaan menjadi lebih rumit sekarang kerana mereka mempunyai senjata dan bersedia untuk menyebabkan kematian kerosakan. Mereka nampaknya taksub dengan idea melindungi wang Yuri, kerana mereka berhenti tanpa sebarang kos untuk mengambilnya kembali. Bagaimanapun, mereka masih berjaya melarikan diri, walaupun agak cedera. Nanti mereka hantar wang kepada Stella, seperti yang selalu mereka lakukan. Pada masa ini, Yuri sudah menjadi jengkel dan mengesyaki Lenny terlibat dalam pencurian wang dan gambarnya. Dia berhadapan dengan Lenny, tetapi Lenny, disebabkan egonya, jerit balik pada Yuri. Yuri tersenyum kerana Lenny tidak memahami bahayanya keadaan. Yuri telah menyerang Lenny dengan teruk, dan menuntut agar gambar dan wang itu dikembalikan. Adegan berubah, dan kami mempunyai Johnny Quick, dan dia ditemui oleh 3 orang yang mengaku pengikutnya. Mereka duduk di tempatnya dan mengharapkan Quick bercakap dengan mereka. Dia meminta peta untuk meminta mereka pergi, kerana mereka nampaknya pecandu. Walau bagaimanapun, apabila mereka akan pergi, kami mengetahui bahawa ketiga-tiganya orang adalah anak buah Cookie, dan mereka telah mencuri lukisan itu betul-betul di bawah hidung Johnny Quick. Stella melawat Wan Tu, dan mereka terlibat dalam hubungan seks. 2 orang yang menjaja barang mencuri lukisan Johnny dan menjualnya kepada Wild Bunch dan Wan Tu serta-merta menghantarnya kepada Stella selepas mereka melakukan hubungan seks. Stella kagum kerana Wan Tu mempunyai lukisan itu. Mickey dan Roman menjejaki Johnny, dan hubungi Archie untuk menguruskan penghantarannya. Kemudian, anak buah Yuri mendapatkan Wan Tu dalam miliknya pangsapuri. Ini adalah lelaki yang sama yang cuba membunuhnya apabila dia mencuri wang itu. Bagaimanapun, Archie mengetahui bahawa Wan Tu mempunyai lukisan itu. Dia mengambil lelaki itu dan mengejarnya. Apabila dia sampai di sana, dia mengetahui bahawa tentera upahan Yuri ada di sana. Anak buah Archie dan Lenny mengejar Wan Tu. Mereka membunuh askar upahan dan menculik Wan Tu, Mumbles dan Bob Handsome, yang telah datang untuk memberikan identiti seorang pemberi maklumat polis terkenal di dunia bawah tanah London. Walaupun orang kanannya mengatakan bahawa Stella tidak boleh dipercayai, Yuri tetap pergi melawatnya. Dia jatuh cinta padanya, dan cintanya telah membutakan dia daripada kebenaran. Yuri muncul di Stella rumah untuk memuktamadkan rancangan mereka, dan meminta dia untuk berkahwin dengannya, kerana dia telah memikatnya untuk beberapa lama. Sejurus selepas bertanya, dia melihat gambar bertuahnya di ruang tamunya. Dia mendakwa dia telah mengalaminya selama bertahun-tahun apabila ditanya berapa lama dia mengalaminya, tanpa menyedarinya sebenarnya milik Yuri. Walaupun dia tidak tahu, Yuri berasa marah dan tertipu. Dia lupa semua cintanya terhadapnya, dan beberapa minit selepas melamarnya, dia mengarahkan rakan sekutunya untuk membunuhnya. Sementara itu, Archie mengangkut Johnny, Wild Bunch, Mickey dan Roman ke gudang Lenny. Dalam perjalanan ke gudang Lenny, Johnny terus mengganggu Archie. Kemudian, walaupun Archie's amaran dan ugutan, Johnny mengikuti kejahatannya dan menimbulkan kemarahan Lenny secara lisan. Walaupun Johnny adalah anaknya, Lenny menembaknya, selepas dia menyebut kejadian itu apabila Lenny mencebik Archie. Johnny, Roman dan Mickey kemudiannya dibawa ke tingkat bawah oleh Lenny, yang menuntut Wild Bunch memberitahunya di mana wang itu disembunyikan. Pada ketika ini, kumpulan Wild telah memahami keadaan semakin tegang dan apa-apa boleh berlaku sekarang. Oleh itu, Bob bersuara, menyatakan dia mempunyai alamat. Archie menerima kertas kerja dari jaket Bob Pocket, yang mendedahkan bahawa pemberi maklumat, bernama Court Sydney Shaw, ialah Lenny. Archie sekarang memahami keseluruhan senario dan kini berhadapan dengan Lenny. Lenny meminta maaf, tetapi ia tidak berjaya. Archie memberikan Lenny tanda dagangannya di belakang rawatan tamparan tangan. Sebagai pertukaran untuk pembebasannya, Lenny telah membuat perjanjian dengan polis untuk menyerahkan beberapa rakan sekutunya pada bila-bila masa. Wan Tu, Mumbles, dan Archie sendiri adalah antara orang yang dikritik oleh Lenny selama ini, dan Archie telah menjalani hukuman penjara selama 4 tahun kerana ini.
Dengan maklumat baru ini didedahkan, Archie membebaskan Wild Bunch dan membunuh Lenny. Walaupun setia kepada Lenny, Archie terpaksa membunuhnya kerana dia adalah punca dia menderita dalam penjara. Walau bagaimanapun, ia tidak tentang pemenjaraan ini tentang dikhianati oleh orang yang anda percayai. Lenny memecahkan Archie amanah dan terpaksa menanggung kosnya hidup dia. Sementara itu, Johnny, Mickey, Roman, dan dua daripada anak buah Lenny berada di dalam lift dalam perjalanan ke tempat di mana Samson Lenny akan membunuh mereka dan membuang mayat mereka. Johnny sebagai lelaki yang bijak, memberitahu Mickey dan Roman terperinci tentang cara mereka akan dibunuh bersama-sama dengan dia. Ini sebahagian besarnya disebabkan oleh sejarahnya dengan geng, kerana hubungannya dengan bapanya. Tindakan jenius oleh Johnny ini mendorong anak buah Lenny untuk bertindak lebih awal, tetapi terima kasih kepada amaran Johnny, Mickey dan Roman bertindak balas tepat pada masanya, dan selepas itu perjuangan berjaya membunuh Samson yang menahan mereka. Johnny juga membunuh Samson di bahagian bawah lift, menunggu untuk mengiringi mereka, dengan bermain mati apabila lift dibuka. Keseluruhan ini urutan didalangi oleh Johnny, dan jelas menunjukkan bahawa dia lebih daripada seorang yang cerewet. Mereka semua melarikan diri, tetapi ditemui oleh orang lain di penghujungnya. Segala usaha untuk melarikan diri kelihatan sia-sia, dan semua harapan telah hilang. Walau bagaimanapun, Wild Bunch menyelamatkan mereka daripada pengikut terakhir yang masih ada, dengan wantu memberikan pukulan terakhir. Adegan terakhir menunjukkan Archie pulang dari hospital, dengan Johnny Quick yang telah dipulihkan tetapi masih sipi. Johnny kini berkata dia seorang yang berubah, dan telah meninggalkan semua ketagihannya, kecuali mungkin sebatang rokok sekali-sekala. Mereka bertukar bergurau di sana-sini sehingga Archie menawarkan lukisan itu kepadanya, lukisan bertuah Yuri yang mahal itu. Johnny menerima tawaran karya seni bertuah Yuri oleh Archie sebagai tawaran damai dan selamat pulang sekarang. Menurut Archie, lukisan itu memerlukan tangan dan kaki seorang Rusia yang sangat kaya. Johnny mengisytiharkan bahawa dengan kemerdekaan baharunya, dia akan menjadi seperti bapa saudaranya Archie. Dia akan kini menjadi rockroller sejati. Kredit menunjukkan bahawa Wantu dan Bob telah menari bersama malam sebelum perbicaraan mahkamah Bob tamat. Terima kasih. Sokongan anda sangat diperlukan untuk channel ini terus beroperasi. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Sila like dan subscribe channel kami. Selamat menonton.